Assalamualaikum dan hai guys, selamat Hari Raya. Okay, hari ni saya dan kumpulan saya nak bercerita tentang mental illness atau penyakit mental. Apa tu penyakit mental? Okay. Penyakit mental ialah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Kesedaran tentang penyakit mental atau mental illness dalam kalangan masyarakat agak sederhana kerana mereka beranggapan bahawa penyakit mental atau mental illness ni hanya mainan sahaja, dan mereka beranggapan bahawa penyakit mental ni hanya gila semata-mata. Sebenarnya tidak. Kerana penyakit mental mempunyai pelbagai jenis dan kategorinya. Antara penyakit mental yang agak common dalam kalangan masyarakat ialah anxiety dan depression. Antara kategori penyakit mental utama ialah neurosis. Neurosis ni dalam kalangan depression dan anxiety. Yang kedua psikosis, dan yang ketiga adalah kecelaruan personality. Apa yang menyebabkan berlakunya penyakit mental? Antara faktor utama berlakunya penyakit mental adalah faktor biologi. Sesetengah penyakit mental sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan pada bahan kimia dalam otak yang dikenali sebagai neurotransmitter. Bahan kimia ini berperanan dalam membolehkan sel-sel otak berhubung antara satu sama lain. Ketidakseimbangan yang berlaku akan menyebabkan otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, penyakit ini juga dikenali sebagai neurosis, iaitu mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan atau kelakuan tanpa menjejaskan kewarasan akal. Contoh penyakit neurosis ialah kemurungan. Kemurungan berlaku disebabkan oleh paras serotonin terlalu rendah. Oleh itu, mereka yang mengalami kemurungan sering merasakan sedih yang melampau dan berpanjangan. Hal ini jelaslah bahawa faktor biologi merupakan faktor utama berlakunya penyakit mental. Seterusnya, faktor psikologi juga menyumbang kepada masalah mental. Mereka yang mempunyai masalah psikologi ini menyebabkan perubahan yang amat ketara dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku mereka. Kewarasan mereka juga turut terjejas. Antara contoh penyebab masalah psikologi ialah mereka mengalami trauma yang teruk semasa kecil seperti penderaan emosi, fizikal dan seksual. Seterusnya, mereka sering diabaikan oleh keluarga dan juga gagal dalam membina hubungan dengan orang lain. Oleh hal yang demikian, mental seseorang akan terganggu dan tidak berada dalam keadaan stabil. Justeru, penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara-suara gad yang berkomunikasi dengan mereka. Ia dikenali sebagai halusinasi. Seterusnya, mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain dan menyebabkan reaksi melampau dari pesakit berkenaan, dan ini pula merupakan delusi. Antara contoh delusi ialah mereka percaya ada orang yang mahu menganiaya atau berbuat jahat kepada mereka, menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya secara membahayakan. Selain itu, mereka mungkin bercakap mengarut ataupun merapu, berkelakuan aneh seperti bercakap seorang diri, ketawa ataupun marah tanpa bersebab. Faktor yang ketiga yang boleh menyebabkan berlakunya gangguan mental ialah faktor persekitaran. Setengah perkara yang berlaku di sekeliling kita ni boleh menyebabkan seorang mendapat sesuatu penyakit. Sebagai contoh, gangguan mental. Terdapat beberapa golongan yang boleh berisiko mendapat penyakit gangguan mental. Yang pertama, berpunca daripada kematian atau penceraian. Kedua, disebabkan oleh keluarga yang bermasalah. Keluarga yang bermasalah ni akan menyebabkan sesuatu yang dia meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap diri seseorang. Sebagai contoh, anak-anak yang melihat pertelingkahan antara ibu dan bapa mereka yang boleh memberikan kesan terhadap mental mereka apabila melihatnya.
Ketiga adalah disebabkan pertukaran kerjaya atau sekolah. Tekanan terhadap persekitaran yang baru ni akan menyebabkan seorang tu boleh mendapat penyakit gangguan mental kerana mereka perlu menyesuaikan diri seperti mencari kawan yang baru dan menyesuaikan diri terhadap kawasan yang baru yang mereka perlu lalui. So, menyebabkan mereka ni tekanan untuk mereka sesuaikan diri mereka. Yang keempat adalah disebabkan pandangan dan persepsi masyarakat. Pandangan dan persepsi masyarakat ni memberikan impak yang tinggi terhadap seseorang tau. Sebagai contoh, persepsi cantik. Persepsi cantik ni pada kalangan seorang, dalam kalangan masyarakat, mestilah seorang tu sempurna, cantik, kurus dan sebagainya. So, menyebabkan masyarakat ni memaksa diri dia untuk kelihatan cantik, seperti mereka tidak makan atau memuntahkan makanan mereka apabila mereka makan. So, menyebabkan mereka ni kekal kurus dan kelihatan cantik seperti persepsi masyarakat. Okay. Sekarang kita pergi ke subtopik yang terakhir, iaitu cara-cara untuk mengatasi masalah depression ini. Antara salah satu cara untuk mengatasi masalah depression ini adalah dengan memberikan dukungan dan sokongan moral kepada mereka. Hal ini kerana dengan sokongan moral yang diberikan oleh ahli keluarga ataupun kawan-kawan terdekat sedikit sebanyak dapat membantu mereka daripada penyakit kemurungan yang mereka alami setiap hari. Justru sokongan tersebut juga boleh menjadi pembakar semangat untuk diri mereka melawan penyakit kemurungan mereka daripada terus menghantui mereka setiap hari. Oleh itu, bersama-samalah kita membantu mereka, memberikan dukungan serta dorongan untuk mereka terus melawan penyakit ini. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang cara yang kedua untuk mengatasi masalah mental ataupun penyakit mental ini, iaitu dengan cara cuba memahami mereka. Okey, sebenarnya dalam kita tidak sedar, keprihatinan daripada individu sekeliling ini sangat membantu pesakit mental ini daripada melakukan perkara yang tidak wajar ataupun tidak baik untuk dilakukan, seperti cubaan membunuh diri dan sebagainya. Jadi pada saya, perkara yang perlu kita buat untuk membantu pesakit mental ini adalah dengan cara cuba memahami mereka. Maksudnya di sini kita boleh mendengar rintihan dan juga luahan daripada mereka, dan kita tidak boleh menganggap bahawa rintihan mereka itu adalah perkara yang boleh dibuat main ataupun hanya sekadar bahan gurauan. Hal ini kerana kita kena tahu bahawa pesakit mental ini adalah golongan pesakit yang perlu diberikan lebih perhatian kepada mereka. Okey, jadi kita juga tidak boleh cepat menghukum dengan mengatakan pesakit mental ini tidak mempunyai pegangan agama yang kokoh dan sebagainya. Sebaliknya, kita kena memahami senario yang mereka alami. Maksudnya di sini kita tidak berada di tempat mereka, jadi kita tidak tahu apa yang mereka lalui. Jadi sangat jelas di sini bahawa apa yang perlu kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah penyakit mental ini adalah dengan cara cuba memahami mereka dan mendekatkan diri dengan mereka. Cara mengatasi masalah mental illness ni adalah dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Okey, kita kena mengetahui penyakit mental illness ni adalah satu penyakit yang memerlukan sokongan yang sangat kuat daripada belakang untuk mereka terus keluar daripada masalah mental illness tu lah. Kalau boleh, untuk menjadi pendengar yang baik, kita perlu bahagikan masa atau memberi ruang untuk mereka meluahkan perasaan mereka dengan cara yang lebih baiklah. Maksudnya, mungkin mereka boleh meluahkan perasaan apa yang terbuku dalam hati mereka. Okey, kalau mereka sudi berkongsi masalah dengan kita, itu bermakna kita adalah orang yang sangat selesa, orang yang sangat rapat dan orang yang boleh mendengar mereka.
Jangan judge mereka disebabkan oleh penyakit ni. Sebaliknya kita perlu memberi mereka ruang dan sokongan. Maksudnya kita mungkin boleh bagi sokongan dari segi nasihat, dari segi kata-kata semangat, kan? Macam nasihat tu kita mungkin boleh bagi jangan tinggal solat, jangan lupa Allah semua, kan? Mungkin kita boleh cakap kat dia, mungkin kita boleh suggestkan dia untuk exercise, untuk dia keluarkan apa yang terbuku dalam perasaan dia orang. Sebab diorang ni adalah penyakit yang tak boleh dibiarkan mereka seorang diri. Kalau kita tahu mental illness ni, diorang akan selalu berhalunisasi. Okey. Kadang-kadang diorang akan fikir benda tu teruk, tahu. So sebaliknya kalau tak nak bagi diorang rasa marah, rasa penyakit tu datang balik, apa kata why not kita bagi diorang pelukan, kan? Tapi kalau yang bukan ada hubungan suami isteri tu kau jangan, kan? Maksudnya bagi pelukan kasih sayang kalau macam adik, kan, yang kena, ataupun anak. Kalau anak mungkin lagi mudah kita peluk, kita cium, kan? Sabarkan dia, tenangkan jiwa diorang. Mungkin dengan cara tu akan lebih baik lah. Sebab pesakit mental illness ni perlukan sokongan yang kuat daripada belakang dan juga suasana yang kondusif. Maksudnya daripada persekitaran ahli keluarganya, mungkin persekitaran ataupun suasana yang penyayang antara adik-beradik semua. Sebab diorang perlukan kasih sayang tu untuk keluar daripada masalah tersebut. So kita sebagai pendengar jangan sesekali just dengar apa yang diorang nak. Just dengar apa yang terbuku dalam hati mereka. Sebab dengan cara tu mereka boleh meluahkan perasaan tersebut. Terima kasih.